Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Ikmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share kat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway ni, beberapa hari lagi dah nak habis untuk bulan 2 ni. Kalau korang nak join lagi, korang kena join waktu bulan 3 nanti. So, apa yang korang boleh menang? Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC, PUBG, Zamzam Beto, ataupun Roblox. Dan kepada korang yang nak menang top up Shopee Pay RM50, hoverboard lagi seorang, kerusi gaming lelaki dengan perempuan aku nak pilih lagi 2 orang, kamera Polaroid aku nak pilih lagi 3 orang, macam-macam color ada. Ini yang paling ramai-ramai ni, aku nak pilih seorang je cincin emas ni. Lelaki boleh menang, perempuan boleh menang, budak boleh menang, remaja boleh menang, orang dewasa pun boleh menang. Kalau lelaki yang menang, boleh bagi dekat mak ke, dekat kakak ke, dekat adik perempuan ke. Kalau kat perempuan, korang pakailah kan kalau perempuan yang menang. So macam mana nak menang ni? Korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Tekan link tu. Lepas dia tekan link tu, download. Lepas dia download, buat account. Lepas tu screenshot yang korang dah buat account, hantar ke DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Manalah tahu dalam ramai-ramai yang buat tu, ada rezeki korang dekat situ kan. Okay guys, cukup dekat situ masa giveaway. So, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen Noror, dalam segmen Asal Usul Hantu. Okay, so guys, hari ni ini hantu yang ramai gila orang nak tahu. Ramai gila orang komen dekat aku punya video-video yang lain. Asal usul hantu raya. Hantu raya guys, hantu raya. Sejujurnya lah, mula-mula aku dengar pasal hantu raya ni bila nak dekat dengan raya. Kau faham tak? Itu waktu aku kecil lah. Hantu raya nak dekat dengan raya. Sebab apa? Sebab kebiasaannya hantu raya ni yang nampaknya anak cucu dia. Macam tu, contohnya macam kita saudara mara balik kampung, lepas tu tengok dekat dapur nampak hantu raya kan. So hantu raya ni apa sebenarnya guys? Orang-orang tua cakap hantu raya ni memang terkenal dengan nafsu dia. Aku tak tahu nafsu dia tang mana. Mungkin nafsu dia tang makan kot, dia kuat makan rasanya. So basically hantu raya ni, okay, yang aku tahu, so hantu raya ni macam ni. Hantu raya ni dia macam dipelihara. Dia ni macam saka juga. Macam tu, hantu raya ni dia sejenis saka. Okay, orang tu akan ambil hantu raya ni, okay, jaga betul-betul hantu raya ni untuk buat kerja berat, untuk buat kerja hari-hari, untuk buat kerja berat macam tu kan. Sebab macam orang tu tak larat. Contoh ni, contoh atuk nenek kita dulu tak larat nak berkebun, tak larat nak buat rumah apa-apa semua. So dia ambil saka hantu raya ni, so dia bela untuk dia buat kerja-kerja lain. So bukan tu je, hantu raya ni kalau contoh tuan dia cakap kau pergi rumah orang ni, kau bunuh dia, dia bunuh. Dia boleh buat dia buat. Macam tu. Ni bukan cakap tipu-tipu ni betul-betul dia boleh buat ya. Kau pergi rumah orang ni, kau dia. Lepas tu dia orang tu nak dia jadikan cerita macam tu. Sebab tu hantu raya ni orang kata dalam kategori hantu ataupun saka yang paling bahaya juga. Dia pun macam hantu-hantu lain juga, dia boleh masuk dalam badan orang lain, dia boleh rasuk. Okay, so orang tu akan macam tu. So guys, sebenarnya hantu raya ni dia tak ada kaitan langsung dengan hari raya sebenarnya. So kenapa hantu dia hantu raya? Waktu aku kecil aku selalu ingat hantu raya ni kan, time dah hari raya ada hantu raya. Bodoh tu kan. So hantu raya ni sebenarnya dia dapat nama dia tu sebab dia besar. Hantu raya ni besar sebenarnya. Dia bukan kecil-kecil macam toyol, bukan. Macam jenglot, bukan. Dia besar. Okey, dia besar macam lebuh raya. Dia besar macam jalan raya. Sebab tu orang-orang dulu panggil dia hantu raya. Okey, ada orang-orang cakap, ni orang-orang tua cakap lah, hantu raya ni macam mana dia boleh jadi hantu raya? Kalau toyol kita tahu kan, dia macam dia daripada bayi. Lepas tu kalau orang kata penanggal kan, dia bukan daripada jin syaitan, dia memang daripada manusia yang menuntut ilmu hitam. Pocong kan daripada orang kata mayat yang naik macam tu kan. So kalau hantu raya dia macam ni. Yang kata hantu raya ni dia macam manusia biasa. Okey, contoh macam dia ni manusia biasa, dia dewasa. Dia meninggal tapi dia macam tak boleh terima yang dia tu meninggal. Kau faham tak? Kalau pocong, orang tu meninggal, dia tak sempat nak bagi tahu something kan. Macam tu lebih kurang kan. So kalau hantu raya ni dia meninggal, dia tak boleh terima yang dia tu dah mati. Sebab tu jadi hantu raya. Okey, lagi satu ni dia agak sensitif sikit. Okey, orang tua-tua kata dia daripada manusia juga. Okey, lelaki ataupun perempuan yang mengeluarkan air
air sunat Rasul. Macam tu aku tak boleh cakap sebab viewers aku ni banyak budak-budak juga ya. Macam tu. Lelaki atau perempuan yang mengeluarkan air sunat Rasul, okey, secara sengaja, lepas tu air sunat Rasul tu, macam tu, dia akan jadilah hantu raya. Itu pendapat kedua. Okey. Sunatan Rasul tu apa? Macam tu, Sunatan Rasul tu korang tak boleh beritahu lah. Bagi adik-adik tak boleh lagi tahu ya. Macam tu. Tapi kepada viewers aku yang dah remaja, yang dah besar-besar, insya-Allah korang faham kan? Okey, ni yang paling popular. Hantu raya ni, okey, dia bukan macam hantu-hantu yang lain. Dia boleh menjelma macam manusia pun boleh, macam haiwan pun boleh. Tapi biasanya hantu raya ni dia akan jelma macam tuan dia. Tuan dia kan dah buat perjanjian kan waktu nak ambil hantu raya ni. So tuan dia dah buat perjanjian sekian. Hantu raya ni boleh menjelma macam tuan dia. Contoh aku buat perjanjian nak ambil hantu raya kan. Okay, so dalam rumah aku ni aku tengah tidur. Lepas tu nanti aku suruh cakap, kau pergi dekat depan rumah, kau jaga rumah. Kalau ada orang nak masuk rumah, kau pergi depan rumah, jaga rumah. Macam tu lebih kurang. Nanti hantu raya ni akan jelma jadi akulah. Lepas tu dia akan duduk dekat depan. Orang tak akan berani masuk rumah nak dia jadi cerita macam tu. Dan biasanya orang cakap kalau first time tengok muka hantu raya, contoh pencuri ke, penyamun ke, okay, diorang akan takut sebab diorang tengok muka kita ni macam ada something yang tak kena nak dijadikan ceritanya macam tu. So macam biasalah, kalau bela saka, kalau bela menatang-natang macam ni, kalau dah namanya bela, kena bagi makan. Okay, so kalau hantu raya ni makan dia mewah sikit. Macam tu. Contoh kalau toyol makannya macam tu kan. Okay, tapi kalau hantu raya ni makan dia macam manusia sikit, macam mewah sikit. Apa dia? Sebab apa dia mewah? Sebab waktu nak ambil hantu raya ni dah ada perjanjian. Dah memang janji betul-betul. Waktu aku ambil benda ni, aku jaga dia, aku bagi dia makan ni, aku bagi dia makan ni, aku bagi dia makan ni. Macam tu. Jadinya jin ni, bila kita dah janji dengan dia, kau kena tepati lah. So antara makanan yang boleh kita bagi makan dekat dia, telur ayam, ayam panggang, pulut kuning. Aku tak tahu kenapa, tapi kalau kita bela-bela benda macam ni, memang kena bagi makan benda macam ni. Kau jangan pula bagi makan kepci, memang kena penampak dia hantu raya dia. Kalau kita ni jenis macam langgar perjanjian, kau memang kena orang kata bertanggungjawab lah. Sebab hantu raya ni bukan macam manusia, kau elek lu, tidak. Tak macam tu Kalau kau tak bagi dia makan, kau dia biasanya serang orang kan. Kalau dia dah lapar, dia serang tuan dia sendiri. Kau percaya cakap aku. Jadi memang bahaya kalau buat perjanjian nak ambil hantu raya ni. Hantu raya ni terkenal juga dekat Indonesia. Orang Jawa panggil genderuwo. Aku tak tahu lah betul ke tak aku sebut ni genderuwo. Masyarakat dekat Indonesia juga, Sunda, orang-orang Sunda panggil hantu raya ni gandaruwo. Okay, gandaruwo. Aku tak tahu lah betul ke tak aku sebut ni, tapi macam itulah yang aku baca, gandaruwo. Orang-orang dekat sana, orang-orang belah Indonesia, belah Jawa, orang belah-belah kat sana cakap kan. So ini mitos. Okay, mitos ni ada yang betul, ada tak betul, tapi kebanyakannya tak betul. Okay, hantu raya ni biasanya dia suka ganggu perempuan. Okay, dia suka ganggu perempuan ni macam mana? Contoh isteri yang sunyi. Okay, suami dia tak ada, ataupun suami dia tak nak layan dia, ataupun janda, dia memang suka ganggu perempuan-perempuan macam tu. Sebab apa? Sebab macam tu, okay? Dia nak melakukan macam tu ya. Aku tak boleh cakap banyak-banyak. So hantu raya ni, genderuwo ataupun ganderwo ni, okay, dia orang ni memang boleh buat perempuan tu suka dekat dia. Sebab dia suka buat benda yang tak elok dekat perempuan. Nak dijadikan cerita macam tu. Macam lebih kurang orang minyak pun ada. Bila aku dah baca macam ni kan, dia macam lebih kurang orang minyak. Itu yang bahaya sebenarnya. Dia boleh ubah jadi lelaki. Okay, lepas tu dia pergi dekat perempuan tu dan so dalam masyarakat Jawa, kalau terbau ubi kayu terbakar, itu maksudnya hantu raya tu dah ada dekat-dekat lah. Macam tu. Bukan bila bau ubi kayu terbakar ada Doraemon, bukan. Ubi kayu terbakar maksudnya kau dah dekat-dekat dengan hantu raya dah tu. Okay, ganderuwo atau ganderuwo tu dah ada dekat-dekat tepi-tepi dia gitu. Biasanya kalau bau-bau tu malam-malam lah. Kalau siang-siang tu kau lalu dekat mall ke, kau jalan-jalan dekat mall kan, kau bau ubi kayu terbakar, lepas tu kau cakap kat situ ada hantu raya. Aku tak tahu mana satu yang bodoh lah, antara hantu raya ataupun engkau. So kalau dekat mall tu, kalau bau ubi kayu terbakar tu dah tentu salah, itu ada kedai kat situ kan. Tapi ni kalau dekat rumah, okay, malam-malam tiba-tiba bau ubi kayu terbakar kan, maksudnya kat situ adalah hantu raya tu. So untuk diorang yang dah buat perjanjian dengan nak hantu raya ataupun untuk bela saka hantu raya ni, ada tanda-tanda kalau korang nak tahu yang diorang ni dah bela hantu raya. Dia Ustaz Abu Bakar Abdul Aziz yang cakap. Ada tanda dia bila kita cakap dengan dia. Contoh orang tu dah bela hantu raya kan. Okay, contoh engkau
ada jiran kat sebelah, ada pakcik lelaki tu kan, dia hidup seorang je. Bila kau cakap dengan dia, dia tak nak tentang mata dengan kau. Sebab biasanya kan kita bercakap contoh, pakcik, Assalamualaikum pakcik. Pakcik tu pun pandang mata kita kan, Waalaikumsalam macam tu. Tapi kalau kita cakap pakcik, Waalaikumsalam, kenapa? Ada apa ni? Dia macam takut nak pandang mata kita. Itu kalau dia jumpa dengan orang alim, lebih kurang dia jadi takut. Yang ketiga, bila dia macam dalam majlis ilmu, dia pergi ceramah ke, pergi mana-mana ke kan, peluh-peluh ni, badan berpeluh-peluh kan, dia rasa macam tak tenang. Itu dia bila hantu raya. Tapi kalau korang ada kawan ni dekat sekolah, kat universiti ke, kat mana-mana ke, dengar-dengar orang ceramah, tiba-tiba dia rasa macam peluh-peluh ke, kalau dia kena keracunan makanan ke, kau janganlah cakap dia ada bela hantu raya pula. Itu lagi satu, aku tak tahu mana satu yang bengong, antara hantu raya atau engkau. Empat ni, okey, dia suka makan bubur kacang merah. Lepas tu dia suka bagi orang makan setiap hari Khamis malam Jumaat. Aku takut sebenarnya ni, aku takut So dia suka makan bubur kacang yang warna merah. Lepas tu dia suka bagi orang makan setiap hari Khamis malam Jumaat. Mungkin datang rumah dia macam tu. Kelima ni, walaupun dia dah tua, orang kata macam umur dia tu tak patut macam tu, tapi dia bertenaga lagi, dia kuat lagi. Itu kemungkinan dia ada bela hantu raya. Keenam, orang tu selalu keluar rumah senyap-senyap tanpa bagi tahu isteri, tanpa bagi tahu anak dia. Tiba-tiba dia keluar rumah dah malam-malam. Yang ketujuh, dia selalu, bukan jarang-jarang, dia selalu bawa ratus-ratus ni telur-telur ayam ni, dia nak bawa masuk dalam hutan. Buat apa? Pakai benda tu makan lah. Lagi satu, bila dia macam bermesyuarat. Okey, contoh dia mesyuarat, dia bekerja kan, ramai orang akan dengar cakap dia dalam mesyuarat tu. Macam orang takut dengan dia, orang nak dengar je cakap dia. Yang kesembilan, yang ke-10 ni, macam tu, dia macam bahaya sikit. Macam tu. Dia apabila melakukan sunnah Rasul, macam tu. Ini untuk orang remaja dan dewasa ya. Untuk adik-adik jangan faham ya. Macam tu. Apabila diorang ni yang membela hantu raya ni ya, apabila melakukan sunnah Rasul, mereka akan sangat kuat. Kau faham tak? Macam tu. Menakutkan. Itu je. Ada cara kalau kita nak lemahkan hantu raya ni. Cara-cara dia, lada kering, garam dengan arang. 3 bahan ni kita boleh cederakan hantu raya. Maksud kita boleh baling ke dah. Setiap batang lada tu, okey, patahkan kepada 3 bahagian. Waktu dah patah tu, baca surah Al-Fatihah. Kurang 40 batang lada kering memang dia perlukan 40 batang lada kering yang kita ada. Okey, nak dia jadi ceritanya macam tu. Jadinya bila kita potong 3 tu jadi 120 bahagian yang kecil-kecil lada kering tu. Baca surah Al-Fatihah. Lepas tu baca ayat kursi 33 kali. Hembus dekat air. Jangan kau hembus pula ke depan muka mak kau, dah tak gosok gigi tu kan. Bukan hantu raya yang keluar tu, memang makan penampang mak kau kat situ. Lepas tu renjis air tu dekat atas garam dengan arang tadi. Arang tu ambil, hidupkan arang tu. Lepas tu macam isikan apa ni orang kata macam kuali ke periuk ke, masukkan lada, masukkan garam sikit dalam tu. Waktu yang paling sesuai pukul 6 petang start buat benda tu sampai lada tu habis bakar. Tu raya tu akan lemah bila kita bakar lada kering tu kan. Gas dia tu okey akan buat hantu raya tu sakit. Lepas tu hantu raya tu akan lari, tak berani nak pergi kat situ. Bila dia dah luka, dah sakit apa benda semua tu kan, dia pergi balik rumah, dia minta tolong tuan dia. Tuan dia tak boleh tolong dia, dia akan geduk tuan dia sampai mampuih. Macam tu. Kalau tuan dia tak dapat nak ubat dia punya sakit tu, nanti dia akan marah tuan dia lah. Tu yang bahaya hantu raya ni guys. Ayat kursi ni memang pantang jin. Lada, garam memang dia punya senjata kalau korang nak buat jin tu takut. So kalau korang baru masuk rumah yang lama ke kan, tempat yang korang tak pernah masuk, tiba-tiba kena ganggu kan, bawa je lada, bawa garam, apa benda semua ni. Ini memang senjata yang paling hebat nak lawan dia selain ayat-ayat suci Al-Quran dan lain-lain tu. So ini memang sangat-sangat bagus. Kalau dah buat benda-benda tu semua, kalau nak buat lagi best, asapkan lada tu, lada kering tu kan. Korang asapkan lada tu. Okey, bila kita bakar lada tu kan ada asap kan. Asap dekat seluruh badan ni. Okey, insya-Allah nanti benda tu akan hilang. Allah semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab Allah yang akan bantu kita. Insya-Allah, percayalah nak dijadikan ceritanya macam tu. Itu saja asal usul hantu raya nak dijadikan cerita macam tu. So kalau korang nak lagi asal usul hantu apa-apa, korang just komen dekat bawah. Okey, nak dijadikan cerita macam tu. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten seram horor ataupun konten yang akan datang. So, bye.